إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Fadl Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, qala faslun wa aqallul kafani thawbun satirun lil-'awrati wal awla lirrajuli thalathu lafaifa wa lil-mar'ati khamsatun izarun thumma qamisun thumma khimarun thumma lifafatani wal bayadu wal maghsulu wal qutnu afdal wa yubakhkharu bi'amdi wal afdalu an yahmila al-janazata khamsatun wal mashyu quddamuha wa biqurbiha wal isra'u biha wa yukrahu al-laghatu fiha wa itba'uha binarin wa itba'u nisa'i. Kata Al-Faqih Bafadal Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, faslun fil kafan. Ini satu fasal pada menyatakan hukum kafan. Qala rahimahullah ta'ala wa aqallul kafani, dan sekurang-kurang kafan itu, maksudnya yang paling wajib kalau tak ada yang lain, kalau tidak ditambahkan sehingga sempurna, yang paling wajib paling kurangnya thawbun satirun lil-'awrati, pakaian thawbun satirun yang menutupi lil-'awrah, bagi aurat, pakaian yang menutupi bagi aurat. Ini dibagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbeza aurat di antara lelaki dan perempuan. Aurat lelaki sekadar pusat dengan lutut, aurat perempuan ialah keseluruhan badan melainkan muka dan tapak tangan. Begitu. Tapi ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tak ada. Tapi kalau ada, sekurang-kurang yang wajib itu ialah satu lapisan yang menutupi mayat, menutupi bayan badan mayat. Itu dipanggil hak bagi si mati, hak bagi mayat, sebagai memuliakan si mati. Dan menutupi badannya daripada kelihatan apa-apa bentuk perubahan yang berlaku pada jasadnya selepas kematian. Itu dipanggil hak mayat. Jadi thawbun satirun lil-'awrah ni hak Allah dan tidak boleh digugurkan sama sekali.
Kemudian thawbun yang umul badan, pakaian yang menutupi mayat, yang menutupi jasad si mati daripada ujung kepala sampai ujung kaki dia itu hakul mayyit, hak si mati. Hak si mati ni khilaf ulama, sebahagiannya mengatakan boleh si mati kuburkan, contoh dengan wasiat. Sebahagian ulama ni tak boleh, dia wajib juga. Maka meraihkan pendapat yang wajib juga tu, juga kaul yang kuat dalam mazhab. Maka pakai yang paling yang wajibnya, sekurang-kurang wajib itu ialah satu helai pakaian, selembar pakaian yang menutupi aurat si mati. Tapi kewajipan yang satu lagi sekiranya ada, ialah menutupi seluruh badan si mati daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dan daripada ujung rambut sampai ujung kaki, sama ada jenazah itu laki-laki ataupun perempuan. Itu secara asasnya apa yang dimaksudkan dengan aqallul kafan. Sebab kita akan jumpa dalam kitab-kitab fiqh dua kaulah, dua pendapat. Sebahagian kitab-kitab fiqh dia akan sebut sekurang-kurang kafan itu pakaian yang menutupi aurat macam yang kita ni. Tapi dalam sebahagian kitab fiqh yang disebut aqallul kafani thawbun ya'ummul mayit, pakaian yang menutupi jenazah, menutupi si mati. Jadi tak ikut kita pening, wajib tutup aurat saja ke wajib tutup badan mayat daripada ujung kepala sampai ujung kaki? Jawapannya dua-dua. Hak Allah pada tempat ini ialah menutupi aurat semati, dan ini tidak boleh digugurkan. Sebab itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hak si mati pada jenazahnya, pada kafannya ialah satu lembar pakaian, satu lembar kain yang menutupi seluruh jasad dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan ini khilaf. Sebahagian ulama mengatakan dia boleh digugurkan oleh si mati sendiri dengan meninggalkan wasiat dan sebagainya. Contohnya dia sangat miskin dan sebagainya lah. Aku mati nanti ni, harta yang ada tu beli kain kafan sekadar menutup aurat saja bagi aku, tak payah lebih. Yang lebih itu gunakan untuk bayar hutang contohnya, ataupun yang lebih itu gunakan untuk urusan-urusan lain, kematian, ataupun yang lebih itu gunakan untuk kehidupan anak isteri aku yang masih hidup, contoh. Maka sebagian ulama mengatakan dia berhak untuk menggugurkan haknya dan mengekalkan hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kain yang cuma menutup auratnya saja. Dan sebahagian ulama lagi mengatakan dia tidak boleh menggugurkan hak tersebut. Maka wajib juga ditutupkan jenazah dengan selembar kain yang menutupi seluruh badan si mati. Jadi tidak ada pertentangan ataupun kemusykilan dalam ibarat-ibarat ulama dalam membahaskan hal inilah. Secara mudahnya, paling kurang ialah selembar kain untuk menutupi jenazah si mati, sama ada laki-laki atau perempuan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Gitu. Baik, itu secara asasnya, dan itu makna wa aqallul kafani thawbun satirun lil amrah. Tuan kitab kita ni Al-Faqih Bafadullah rahimahullah membataskan yang wajib itu ialah hak ataupun hak Allah Subhanahu Wa Taala saja. Gitu. Baik, maka hukum kafan ni seperti mana yang telah dibincangkan sebentar lalu dalam kelas yang lepas. Hukum kafan juga ada 3 hukum. Yang pertamanya, hukum mengkafankan jenazah itu baru dihukumkan dengan wajib, fardu kifayah atas kita yang masih hidup ni, iaitu bagi muslim, bagi orang Islam yang cukup syarat adalah yang bukan gugur. Orang Islam yang mati yang bukan gugur kurang daripada usianya 6 bulan dalam kandungan ibunya, yang tidak zahir bentuk kejadian fizikal manusia. Dia tahu pun jelas lah. Orang ni tegak apa ni? Dia tarik je tapi tak pokok. Okey. Maka yang wajib dikafankan ni termasuk juga orang yang mati syahid dalam medan peperangan pun wajib kafan juga. Yang wajib dikafankan ialah semua orang Islam yang mati lah, semua orang Islam yang mati
melainkan anak yang gugur kurang daripada usianya 6 bulan dan tidak ada tanda-tanda bentuk fizikal manusia ketika terpisah daripada ibu dia. Dan wajib juga mengkafankan kafir selain daripada kafir harbi lah. Wajib juga mengkafankan kafir selain daripada kafir harbi. Sekiranya tidak ada yang mengkafankannya daripada kaum kerabat dia ataupun orang yang seagama dengan dia, maka orang Islam wajib mengambil tanggungjawab tu selain daripada kafir harbi. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua ialah sunat. Sunat mengkafankan jenazah, sunat mengkafankan si mati, iaitu untuk anak yang gugur tadi ni. Sunat mengkafankan si mati, iaitu si mati tersebut ialah anak yang gugur, kita sebut sebagai as-siqtu, anak yang gugur kurang daripada usia 6 bulan dalam kandungan ibunya, yang tidak terdapat padanya bentuk fizikal manusia. Maka tu hukumnya sunat. Hukumnya sunat dikafankan, maksudnya ditutupkan dengan kain lah, dibalutkan dengan kain. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya hukum kafan ialah jaiz ataupun harus. Harus ni iaitu pada kafir harbi. Harus saja bila dia mati, tak ada siapa dia yang menguruskan jenazah dia. Contohnya lah, kita tolong pergi bungkus jasad dia tu, haruslah hukumnya harus, tak wajib, tak sunat. Itu. Baik, tu yang pertama lah, berdasarkan kepada hukum. Berdasarkan kepada hak kafan seperti mana yang telah disebutkan sepintas ataupun sedikit tadi ni, maka hak kafan itu ada 4 jenis. Hak kafan ada 4 jenis, ada 4 bahagian. Yang pertamanya dipanggil haqqu lillah, hak Allah Subhanahu wa taala, hak bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mayasturul aurah lah, tu disebut saubun satirun lil aurati tu, pakaian yang menutup aurat. Satu. Maka hak Allah ni, hak kafan yang menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala ni berbezalah pada jenazah ataupun mayat laki-laki ataupun perempuan. Sebab aurat laki-laki dan perempuan itu berbeza pada ketika hidupnya, dan aurat yang sama jugalah yang diambil kira pada ketika matinya. Tu hak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang boleh menggugurkan hak tersebut. Tak ada siapa yang berhak dan yang layak untuk menggugurkan hak tersebut. Walaupun dia miskin teramana sekalipun, walaupun dia tak ada harta sekalipun, walaupun dia tak ada kaum kerabat adik-beradik, ataupun walaupun tidak ada siapa yang menguruskannya sekalipun, maka tu kewajipan fardu kifayah atas kita orang yang hidup yang mengetahui kematiannya. Satu. Yang keduanya dipanggil haqqun lil mayyit. Hak yang kedua, hukuk yang kedua, hak yang kedua ialah haqqun lil mayyit, hak bagi si mati. Maka hak bagi si mati ni ma yasturu baqiyatul badan ataupun ma ya'ummu badanuhu, tutupan lembar kain yang menutupi badannya, macam kita bincangkan tadi. Ataupun dia kalau sebahagian daripada bahasa kita disebut lapisan yang pertama lah. Lapisan yang pertama, satu lapis saja digunakan untuk menutup seluruh badan si mati daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Maka ni dipanggil haqqu lil mayyit, hak bagi si mati. Itu. Maka khilaf, contohnya khilaf di antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli rahimahumallah. Imam Ibnu Hajar mengatakan berhak digugurkan oleh si mati lah sekiranya si mati mewasiatkan supaya menggugurkan haknya. Ini di sisi Imam Ibnu Hajar. Di sisi Imam Ramli tak boleh gugur walaupun diwasiatkan, kerana di sisi Imam Ramli selembar pakaian yang menutupi seluruh jasad si mati daripada hujung kepala sampai hujung kaki ialah haqqun mushtarakun bainallah wal mayyit, ialah hak yang berkongsi di antara hak Allah dengan hak si mati. Jadi untuk keluar daripada khilaf tu, kalau kita kafankan si mati dengan satu lapisan saja dah memadai untuk kedua-dua qaul, dah memadai. Kalau nak tutup aurat saja tu nampak sakan sangatlah, nampak orang panggil, nampak berdaah sangat. Kalau bahasa orang Kedah ni nampak teruk sangat.
Tapi mungkin berlaku, contoh dalam keadaan krisis ke, contoh dalam keadaan tak ada apa yang boleh digunakan untuk menutupi badan si mati dan sebagainya, maka boleh kita ikut pendapat Imam Ibn Hajar yang mengatakan hanya kain untuk menutup aurat saja dah memadai untuk menjadi kafan yang wajib, iaitu berdasarkan hanya itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan kita yang mudah, yang senang, yang boleh dan ada khairat dan sebagainya ni, maka sekurang-kurangnya mestilah satu lembar kain yang menutupi hujung kepala sampai hujung kaki si mati, atas pendapat Imam Ramli rahimahullah. Itu yang kedua. Yang ketiganya dipanggil haqqul ghurama. Haqqul ghurama, hak orang-orang yang berhutang. Hak orang-orang yang berhutang. Maksudnya si mati itu kalaulah dia ada hutang, dan hutangnya tu mungkin menghabisi harta dia yang ada, ataupun hutang itu mungkin menyebabkan warisan yang ditinggalkan kepada anak isteri dia jadi kurang yang bersangatan sebab dah digunakan untuk bayar hutang dan sebagainya, maka harus bagi si mati yang berhutang ni mewasiatkan supaya digugurkan haknya. Harus bagi si mati yang berhutang, yang memiliki hutang, untuk menggugurkan haknya, iaitu lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga untuk membaluti jenazah si mati. Untuk membaluti jenazah si mati. Dia kata tak payah bungkus banyak-banyak, tak payah gunakan kafan banyak-banyak untuk kafankan aku lepas mati nanti, sebab aku ada hutang, dan gunakan duit untuk belikan kafan yang lebih itu gunakan untuk membayar hutang aku. Itu. Maka kita kafankan dia dengan satu lembar kain sajalah, satu lapisan saja. Lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga tu tidak wajib untuk digunakan, diberhak untuk digugurkan, tak wajib, sunat saja. Dan yang keempatnya dipanggil haqqul warasah. Kafan yang kategori kafan yang keempat dipanggil haqqun lil warasah ataupun haqqul warasah. Hak bagi waris si mati, iaitu kafan yang lebih daripada 3 lembar, 3 helai. Lapisan yang keempat ataupun lapisan yang kelima. Sebab asalnya dalam kitab kita dia akan sebutlah yang aula bagi laki-laki 3 lapisan, dan yang aula bagi perempuan 5 lapisan. Yang aula bagi laki-laki 3 lapisan, yang aula bagi perempuan 5 lapisan. Haruslah bagi laki-laki itu 5 lapisan dengan campuran sorban dan sebagainya. Tapi yang aulanya bagi laki-laki cuma 3 lapisan, dan yang aula bagi perempuan 5 lapisan. Yang lebih daripada 3 lapisan dipanggil haqqul warasah. Maka waris-waris berhak untuk menentukan sama ada kita nak bagi cukup 5 bagi mayat jenazah perempuan ni, ibu dia ke, kakak dia ke, anak perempuan dia ke, ataupun mayat ayah dia, sekiranya nak ditutup dengan 5 lapisan juga, nak tambah walaupun yang aulanya hanya 3. Harus bagi warasah, harus bagi waris-waris mati kalau nak kafankan sampai 4 lapis ataupun 5 lapis, dan harus juga bagi mereka menghentikan ataupun mencukupkan kafan hanya sekadar 3 lapisan. Tu hak mereka. Hak mereka. Ni 4 bahagian ataupun 4 kategori hak kafan si mati. Dia ada haqqun lillah, kadar menutup aurat. Yang kedua haqqun lil mayyit, kadar menutupi seluruh tubuhnya dengan satu lapisan daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Haqqun lil ghurama, hak orang-orang yang berhutang, iaitu lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga. Dan haqqul warasah, hak bagi waris, iaitu lapisan yang lebih daripada lapisan ketiga, sama ada lapisan keempat ataupun kelima. Maka boleh digugurkan. Lapisan yang ketiga, lapisan yang kedua, ketiga, keempat, kelima lah, secara mudahnya kita buat kesimpulan ni, lapisan kedua, ketiga, keempat, kelima tu boleh digugurkan. Boleh digugurkan. Lapisan yang kedua dan ketiga boleh digugurkan dengan wasiat daripada si mati. Lapisan yang lebih daripada 3 itu boleh digugurkan dengan kehendak waris. Adapun lapisan pertama, maka tak boleh digugurkan atas satu pendapat, iaitu pendapat yang dipegang oleh Imam Ramli. Lapisan pertama yang menutupi hujung kepala sampai hujung kaki si mati, dia tak boleh digugurkan ikut pendapat Imam Ramli. Khilaf bagi Imam Ibn Hajar yang mengatakan boleh digugurkan sekiranya diwasiatkan oleh si mati.
dan lapisan yang menutup kadar aurat sahaja. Maka ini sepakat di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli dan a'immah yang lain mengatakan itu hak yang tak boleh digugurkan oleh siapa-siapa walaupun si mati sendiri mewasiatkan untuk menggugurkannya. Tak boleh digugurkan. Contohnya si mati kita wasiat ketika hidup lah, aku mati nanti ni, bawa mayat aku ke kubur dan tanam aku, kebumikan aku tanpa kafan. Contoh dia wasiatkan aku tu. Maka haram diikut, haram dipatuhi, haram dilaksanakan wasiat tersebut sebab itu hak Allah Subhanahu wa taala. Haram. Baik. Selesai. Kemudian katanya wal aula, dan yang aula ini dengan mana sunat, wa yusannu, wal aula ay wa yusannu, dan disunatkan. Sebagian naskah dia tak pakai wal aula, sebagian naskah dia pakai wa yusannu. Dan naskah yang saya pakai ni dia pakai wal aula. Dah cek lah perbandingan naskah dan kedua-dua maknanya samalah. Wal aula dalam satu riwayat dan satu naskah yang ni wa yusannu lirrajuli, bagi laki-laki. Dia laki-laki kat sini maksudnya ialah jenis laki-laki lah walaupun budak-budak. Lirrajuli ay az-zakari walau sabiyun, walau sabiyan. Laki-laki walaupun dia kanak-kanak, walaupun dia tak baligh lagi, walaupun dia mati semasa lahir contohnya, walaupun dia mati sebelum umur dia setahun contohnya, tak kira lah. Dia laki-laki, jenis laki-laki. Bukan rajul kat sini dengan maksud laki-laki yang dah dewasa, tak. Kita umumkan. Ulama jaga dalam kitab-kitab mereka, makna rajul kat sini ialah az-zakari walau sabiyan. Jenis laki-laki walaupun kanak-kanak yang masih belum baligh, walaupun yang mati ketika lahir dan sebagainya. Yang aula bagi laki-laki salasul lafaifah, 3 lapisan. 3 lapisan. Tiga lapisan bagi laki-laki. Ini yang aulanya. Sekiranya ditambahkan lapisan yang keempat, yang kelima, tak harus tanpa makruh lah. Harus tak makruh. Tambah lapisan yang keempat bagi laki-laki dan tambah lapisan yang kelima bagi laki-laki. Maka tak makruh hukum dia, cuma dia panggil khilaful mustahab. Dia menyalahi yang disunatkan. Yang sunatnya setakat 3 saja. Cuma harus ditambah lapisan yang keempat dan lapisan yang kelima lah. Lapisan yang keempat tu iaitu qamis dia, pakaian dia yang menutupi sekerat pinggang lah, ataupun yang menutup sampai ke kaki, sama ada baju Melayu dia ataupun jubah dia. Itu lapisan yang keempat. Dan lapisan yang kelima ialah imamah dia, iaitu sorban dia. Itu dianggap sebagai lapisan yang kelima. Jadi 3 kain kafan. Itu yang sunat, yang aula bagi laki-laki, yang sunatnya. Dan harus ditambah baju, sama ada baju Melayu dia ataupun baju jubah dia, disebut sebagai lapisan yang keempat. Dan harus dipakaikan jenazah tersebut, si mati laki-laki tersebut, dengan sorban, dan itu dianggap sebagai lapisan yang kelima. Harus, tak makruh, tapi khilaful mustahab, menyalahi yang disunatkan. Harus. Sebahagian qaul contohnya dalam nihayah sebut khilaful aula. Habis. Dan kalau ditambah lagi jadi lapisan yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 contohnya, maka yang tu makruh. Dia tak diharamkan lah. Tak diharamkan, cuma makruh. Lebih lapisan yang lebih daripada yang kelima bagi laki-laki lah. Yang aulanya bagi laki-laki 3 lapisan. Itu yang aula, yang disunatkan. Harus atas satu qaul kata khilaful aula, lapisan yang keempat dan yang kelima. Harus. Kita pakai pendapat yang harus lah, lapisan yang keempat dan yang kelima, sebab tak dihukumkan dengan makruh. Dan lapisan yang lebih daripada lapisan yang kelima, contohnya lapisan yang ke-6, ke-7 contohnya, ke-8 ataupun ke-9 contohnya, ke-10 dan ke-11 contohnya, maka hukumnya ialah makruh, tak haram sekiranya dipersetujui oleh waris bersetuju untuk mengkafankannya sebanyak 7 lapis contohnya, tak apalah. Lapisan yang ke-6 dan yang ke-7 ni punya makruh. Kalau setakat 5 je harus. Yang aulanya 3 saja. Itu bagi laki-laki. Walil mar'ati, dan bagi perempuan, samalah mar'ah kat sini dengan maksud unsa, jenis perempuan.
walau saghiratan, walaupun dia budak kecil, walaupun dia baru lahir dan telah mati. Contohnya beranak-beranak tu umur tak ada 24 jam mati. Siapa dia? Bayi perempuan. Masuk dalam kategori al-mar'ah, walaupun kalimah al-mar'ah asalnya digunakan untuk perempuan yang dah baligh. Dak sini bukan makna tu, bukan makna mar'ah artinya perempuan yang dewasa, tak pakai makna tu. Dia pakai mar'ah dengan makna yang lebih umum, iaitu al-untha, perempuan, jenis perempuan, walau saghiratan, sekalipun dia masih kecil. Jaga lagu tu. Jadi untuk perempuan yang sunatnya, yang aulanya khamsatun, 5 lapis, ay khamsatun lafaifah, 5 lapisan. 5 lapis. 5 lapis itu izarun, kain pakai adalah macam kita kain batik dan sebagainya itulah. Kain batik ke skirt panjang ke, iaitu di antara pusat dia sampai ke kaki lah. Pusat sampai ke lututnya ataupun pusat sampai ke kaki, satu lapisan. Kemudian thumma qamisun, kemudian baju yang dipakai, daripada ni lah, daripada bau, daripada tengkok sampai ke kaki lah, ataupun sampai ke pinggang lah. Itu kira lapisan yang kedua, sama ada sampai ke pinggang ataupun sampai ke kaki. Itu lapisan kedua. Jubah lah biasanya orang pakai untuk orang perempuan ni, pakai jubah, ataupun dia punya baju kedah dia dan sebagainya lah. Itu lapisan yang kedua. Thumma khimarun, kemudian khimar, tudung dia, tudung yang menutupi sampai ke dada ataupun sampai ke pinggang. Itu lapisan yang ketiga. Thumma lifafatani, kemudian 2 lapisan kain kafan. Maka tu dikira sebagai 5 lapisan yang aula bagi dia, yang sunat bagi dia. Habis. Wal bayadu wal maghsulu wal qutnu afdalu. Dan kafan yang putih tu, baju putih, kain putih, sorban putih, kain kafan yang putih dan sebagainya tu, satu. Wal maghsulu, yang telah dibasuh, artinya bukan barulah, yang telah dipakai maksudnya, yang telah dibasuh. Maksudnya bukan yang baru dibeli lah asalnya, bukan yang baru dibeli. Wal qutnu, dan daripada kapas, cotton, material daripada kapas itu putih yang telah dibasuh, artinya bukan yang baru. Dan daripada kain kapas itu afdalu, lebih afdal daripada yang lain, putih lebih afdal daripada warna-warna yang lain. Yang dibasuh itu lebih afdal daripada yang baru, yang belum dibasuh. Dan yang berasaskan kapas itu, cotton itu, lebih afdal daripada material kain-kain yang daripada material yang lain, gitu. Maka pada al-maghsul itu ini yang mu'tamad dalam mazhab lah. Cumanya disebutkan oleh al-Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah. Imam Ibn Hajar ada mengiktiraf ataupun ada menyebutkan sedikit kritikan atas al-maghsul ni lah. Katanya berdasarkan kepada mazhab, maksudnya dalil, hujah dan nakalan yang ada dalam mazhab, yang aulanya ialah yang baru, walaupun yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mutaqaddimin, pakaian yang disunatkan ialah pakaian yang telah dibasuh, artinya bukan yang baru dibeli lah, yang telah dipakai. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mutaqaddimin. Sebab alasan yang dipergunakan kerana pakaian-pakaian tersebut, kain-kain kafan tersebut ialah akan reput, akan rosak dan akan reput, dan dia akan dicemari dengan nanah selepas daripada jasad berubah. Itu alasan daripada fuqaha mutaqaddimin dalam mazhab. Cuma pendapat itu diiktiraf oleh Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah, mengatakan berdasarkan kepada yang mazhabnya, berdasarkan kepada hujah di sisi mazhab yang diterima, berdasarkan kepada dalil dan juga nakal, berdasarkan kepada nakalan dan juga pendalilan yang ada dalam mazhab yang kuat, lebih aula yang baru,
Ini pendapat Ibn Hajar lah. Jadi nak pakai yang baru pun macam kita lawan, biasanya kita pakai yang baru lah. Khairat kematian dah sediakan dah kalau yang masuk khairat kematian. Ataupun yang tak masuk khairat kematian pun biasanya akan beli yang baru sebagai kain kafan dia, pun tak ada masalah lah. Sebab itu berdasarkan kepada kalam Ibn Hajar mengatakan berdasarkan nakalan dan juga pendalilan mazhab yang kuat, maka aula yang baru. Aula yang baru. Dan itulah yang dikafankan Nabi dengannya. Nabi dikafankan dengan pakaian dengan lembaran kain kafan yang baru. Lembaran kain kafan yang baru. Sallallahu alaihi wasallam. Tak apa. Lagi wa yubakharu, dan diwangikan, diperasapkan, maksudnya diwangikanlah. Wa yubakharu, dan diwangikan, maksudnya diberasapkan dengan kemenyan dan sebagainya. Dibakhurkan, diperasapkan dengan wangian, maksudnya diwangikan kafan tersebut bi'udin, dengan gaharu. Dengan gaharu. Cumanya ni bukan untuk yang orang jenazah yang dalam ihram lah. Kalau yang mati tu orang yang dalam ihram, di dalam ihram haji ataupun umrah dia, maka tak bolehlah diwangikan dia. Sebab berwangian itu perkara yang diharamkan semasa dia hidup, sebab dia masih lagi dalam ihram. Maka selepas dia mati pun masih lagi mengekalkan hukuman yang sama ataupun hukum yang sama, kerana sabit dalam hadis bahawasanya dia makit, dia akan bangun semula, dibangkitkan semula, dihidupkan semula nanti dalam keadaan berihram. Dalam keadaan berihram. Tak apa. Maka 3 lapisan untuk laki-laki dan 5 lapisan untuk perempuan, samalah. Dibentangkan cara nak kafan tu. Lapisan yang paling atas, maksudnya lapisan yang paling luar, lapisan yang ketiga bagi laki-laki ataupun lapisan yang kelima bagi perempuan itu, sunat dipilih kain yang paling elok. Yang paling elok, yang paling luas dan yang paling panjang. Kalau ada perbezaan pada panjang dan luasnya lah. Kalau tak ada perbezaan pada panjang dan luas, tengok di antara lapisan yang ada yang mana yang lebih elok, maka itu yang diletakkan pada lapisan yang paling luar. Kalau bagi laki-laki lapisan yang ketiga, kalau bagi perempuan lapisan yang kelima. Kemudian yang ni lah, yang kurang sikit daripada dia tu, nisbah elok, nisbah lebar, nisbah panjang tu di lapisan yang kedua. Di lapisan yang kedua. Dan kemudian barulah lapisan yang pertama bagi laki-laki ataupun lapisan yang ketiga bagi perempuan. Dan ditaburkan pada setiap lapisan itu hanut. Hanut ni kalau kita ni rampai lah, rampai wangi tu. Bunga-bunga rampai yang untuk tujuan diwangikan tu. Biasanya kita pakai hirisan daun pandan. Hirisan daun pandan dan sebagainya, hiris bagi wangi tu. Orang buat rampai-rampai untuk jadi wangi tu, maka ditaburkanlah pada setiap lapisan tu. Hampak, tabur bagi wangi, hampak pula tabur bagi wangi, hampak pula tabur bagi wangi. Kemudian barulah diletakkan jenazah atas hamparan tersebut. Barulah diletakkan jenazah atas dia tu. Diletakkan secara terlentang, sunat diletakkan secara terlentang atas kain kafan tersebut, dan dijadikan tangan jenazah, diletakkan tangannya di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri. Satu, ataupun boleh juga dilepaskan, tangan itu diletakkan di sisi dia, di rusuk dia pun boleh. Sama ada nak letak macam orang semayang pun boleh, tangan kanan atas tangan kiri di atas dada dia, ataupun dilepaskan pada sisi dia pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kemudian diikat punggungnya dengan kain lah, dengan tali yang diperbuat daripada kain dan sebagainya. Dan seterusnya lah. Yang tu kena ni lah, yang tu kena tengok praktikal cara orang mengkafankan jenazah lah. Cara orang mengkafankan jenazah. Dan kemudian diletakkan pada setiap lubang-lubang yang ada pada badan itu, mulut, kemaluan, depan belakang, telinga, hidung dan sebagainya itu, diletakkan kapas untuk menutup dia punya rongga-rongga yang terbuka tu.
Begitu juga dengan tempat sujud dia, anggota-anggota sujud dia, di dahi dia, di tapak tangan dia, di lutut dia, di kaki dia juga diletakkan kapas dan juga harum-haruman, wangi-wangian. Kemudian barulah ditutup satu lapisan demi satu lapisan. Lapisan yang ketiga, lapisan yang kedua, dan lapisan yang pertama bagi laki-laki, ataupun lapisan yang kelima, keempat, ketiga, kedua, dan yang pertama bagi perempuan. Habis semua tu barulah diikat. Diikat kafan tersebut dengan 5 ikatan. Diikat dengan 5 ikatan. Satu, ikatan di atas kepala. Yang kedua pada bau. Yang ketiga pada tengah belakang dia, pada pinggang dia, ajizah. Atas pada punggung dia tu pinggang lah. Yang keempat di lutut, dan yang kelima di bawah kakinya. Dengan lima ikatan. Dah tutup lah semua tu, sama ada 3 lapisan ataupun 5 lapisan. Maka diikat kepalanya atas tu 1, tengkok di baunya 2, di pinggangnya 3, di lututnya 4, dan pada bawah kakinya 5. 5 ikatan. Habis. Cumanya ada beberapa benda yang perlu kita ingat lah. Ada beberapa benda yang perlu kita ingat. Yang pertamanya, sunat dikafankan dahulu sebelum daripada disembahyangkan si mati. Sunat saja, hukumnya tak wajib. Boleh kita tak sembahyang dah si mati tersebut walaupun masih belum dikafankan. Syaratnya mesti telah dimandikan. Antara syarat sah dan masuk waktu untuk sembahyang jenazah ialah selepas jenazah dimandikan, walaupun masih belum dikafankan. Cuma hukumnya makruh. Makruh kita sembahyangkan jenazah ketika mana dia masih lagi belum dikafankan. Mayang dulu baru nak kafan contohnya, sah, tapi makruh. Yang sunatnya, yang sunnahnya, maka dikafankan dahulu barulah disembahyangkan di atas jenazah. Satu. Yang keduanya, setiap si mati yang dikafankan dengan kainnya sendiri, dengan hartanya sendiri. Setiap si mati yang dikafankan, sumber kafan itu daripada harta si mati sendiri, bukan ambil daripada waris ke, bukan ambil daripada khairat ke, bukan ambil daripada apa ke, tak. Duit yang digunakan untuk membeli kafan itu ialah duit si mati sendiri. Dan tidak ada harta, tidak ada hutang yang menghabisi harta dia. Dia ada hutang, tapi hutang tu dengan harta dia tu masih lagi lebih. Masih lagi berlebihan harta dia yang ditinggalkan berbanding hutang yang dia ada. Ini 3 ni. Setiap orang mati yang dikafankan menggunakan hartanya sendiri. 1. Yang tidak ada hutang yang menghabisi hartanya. Maka orang yang macam ni wajib dikafankan sebanyak 3 lapis. Wajib dikafankan sebanyak 3 lapis, sama ada lelaki atau perempuan. Ini wajib. Sebab tu yang kita bincangkan tadi, haqqun lil ghurama tu, kalau dia orang yang berhutang dan hutangnya menghabisi harta dia, barulah dia berhak untuk menggugurkan kafan lapisan yang kedua dan yang ketiga atas diri dia. Orang lain tak berhak gugurkan juga. Waris kata ni kena gugurkan ni, tak payah kafan sampai 2-3 lapis lah. Setakat selapis saja kita ambil yang wajib saja. Sebab jenazah ni ada hutang, waris kata begitu contohnya, ataupun orang tuan hutang yang menuntut hutang tu daripada warisan dan sebagainya, maka haram dikafankan sekadar 1 lapisan saja. Sebaliknya wajib dikafankan sebanyak 3 lapis. Sebaliknya wajib dikafankan sebanyak 3 lapis, iaitu orang yang mati yang menggunakan hartanya sendiri untuk membeli kain kafan. Orang mati yang menggunakan hartanya sendiri membeli kain kafan, tak pakai harta orang, tak pakai harta khairat kematian dan sebagainya, tak pakai duit dia sendiri. Dan dia tidak memiliki hutang yang menghabisi harta dia. Dia ada hutang, tapi hutang dia tu kalau dibayar menggunakan harta dia pun masih lagi ada lebihan untuk digunakan membeli kafan dan sebagainya. Maka untuk orang yang macam ni wajib dikafankan pada 3 lapisan.
Wajib dikafankan pada 3 lapisan. Tapi sekiranya yang mati itu dikafankan menggunakan kafan yang bukan dibeli menggunakan harta dia, kain kafan yang kita gunakan untuk dia itu bukan dibeli menggunakan harta dia, bukan dibeli menggunakan harta dia, contohnya harta pasangan dia contohnya, ataupun harta anak-anak dia, ataupun orang bagi sumbangan dan sebagainya, maka yang wajibnya hanyalah 1 lapisan saja. Yang wajib, yang sunat itu 3 dan 5 bagi lelaki dan perempuan, tapi yang wajibnya sekadar 1 lapisan saja. Walaupun kita katakan ketika hidup di dunia dia orang yang mulia, dia orang alim contohnya, ataupun dia wali, tak kisahlah. Tapi kafan yang kita gunakan untuk kafan itu ialah kafan yang bukan menggunakan duit dia, maka yang wajibnya hanya 1. Yang wajibnya contohnya ada orang nak bagi sumbangan, yang ada orang nak bagi sumbangan untuk mengkafankan jenazah imam dalam kampung contohnya, imam tu orang yang miskin dan sebagainya lah contohnya, maka dia nak bagi sumbangan. Tak apalah, belikan kafan pakai duit saya, maka yang wajibnya hanya selapis. Tak wajib, tak boleh kita minta dia kena beli 3 lapis ni, imam ni kena bagi 3 lapis ni, tok guru ni kalau nak bagi kena bagi 3 lapis ni, wali ni, orang soleh ni, tak wajib, sebabkan kafan tersebut bukan dibeli dengan harta dia. Setakat selapis saja. Nak tambah lagi 3 lapis tak ada masalah lah. Ada ni cerita apa nak minta sampai 3 lapis sumbangan, tak diwajibkan dan tak dituntut. Yang wajibnya hanya selapis saja. Sekiranya nak bagi sampai 3 lapis lebih afdal lah, lebih aula. Tapi kalau dia kafan itu menggunakan harta dia, maka wajib dikafankan pada 3 lapisan. Wajib dikafankan pada 3 lapisan. Maka kafan, sumber yang akan digunakan untuk membelikan kafan tersebut, yang pertamanya diambil daripada harta peninggalan si mati lah. Harta peninggalan si mati, melainkan isteri. Maka isteri kata kafan itu dibeli ataupun diambil daripada harta suami dia lah, sebab suami dia yang wajib menafkahkan dia. Tapi kalau lain daripada isteri, maka kalau ada harta si mati, maka wajib digunakan harta si mati untuk membelikan kafan itu, kalau tidak ada kain kafan. 1. Maka kalau tidak ada harta bagi si mati, kalau tidak ada harta bagi si mati, maka wajib atas orang yang menafkahkan dia belikan kafan untuk dia. Fardu kifayah lah. Fardu kifayah. Kalau si mati itu tidak ada harta, maka wajib atas orang yang sepatutnya memberi nafkah semasa dia hidup untuk membelikan kafan untuk si mati. 2. Kalau tak ada juga orang yang sewajibnya memberi nafkah semasa dia hidup, ataupun orang yang bagi nafkah tu pun tak ada juga lebihan harta untuk membeli kafan untuk si mati, maka diambil contohnya kalau ada wakaf untuk kafan, maka diambil daripada wakaf tu. Kalau ada wakaf, ada tabung ataupun khairat ataupun lembaga yang menguruskan hal ehwal kafan yang diwakafkan ni, maka ambil pada kafan yang diwakafkan tu. Kalau tak ada juga, maka baitul mal lah. Kalau tak ada juga, maka bagi baitul mal. Kalau tak ada juga, baitul mal pun tak ada, maka wajib atas orang-orang Islam yang lain lah, yang punya lebihan belanja. Orang Islam yang kaya lah, orang kaya di kalangan masyarakat Islam, wajib memberikan, wajib menyediakan kafan untuk si mati. Wajib memberikan kafan untuk si mati. Gitu. Habis. Kemudian katanya wal afdalu. Dah selesai dah masalah kafan ni. Dan makruh. Makruh menyimpan kafan, menyediakan kafan sendiri sebelum mati. Makruh hukum dia secara umum lah, melainkan kafan tersebut merupakan peninggalan orang-orang soleh contohnya. Maksud kafan tak semestinya kain kafan tu, tak, maksudnya jubah dan sebagainya. Contohlah pakaian untuk guru dia ataupun ustaz dia ataupun orang-orang soleh pernah bagi kat dia jubah ke, baju Melayu ke, kain sorban ke apa ke, dan dia minta untuk dikafankan, disediakan benda tu, ditaruh benda tu untuk dijadikan kain kafan dia, maka pada ketika itu tak makruh lah.
Tapi kalau satu, dan yang kedua yang tak makruh bila mana kafan tersebut dia beli semasa dia hidup dengan harta yang diyakini halal. Kalau pada ketika itu tak makruh lah. Dengan dua kaid ni tak makruh. Lain daripada dua kaid ni makruh kita mensediakan kafan untuk diri kita sendiri. Makruh kita sediakan kafan untuk diri sendiri. Jadi kalau macam kita ni, tok guru kita ataupun ustaz kita ataupun orang soleh mana-mana pernah bagi kat kita kain sorban ke, pernah bagi kita jubah dan sebagainya, dan kita sediakan benda tersebut, kita wasiatkan ataupun kita simpan siap-siap benda tu untuk dijadikan kain kafan kita, maka hukum tak makruh lah. Hukum tak makruh. Satu. Ataupun kita beli siap-siap dengan duit yang diyakini halal, duit kita yang memang yakin halal, dia tak terlibat dalam masalah nafkah, tak terlibat dalam masalah lain lah, hutang dan sebagainya, tak ada. Memang tak ada kacau pun, ni duit kita dan memang halal dan boleh digunakan. Maka pada ketika itu tak beli, tak makruh kita mensediakan kafan untuk diri kita. Lain daripada dua masalah ni, maka hukumnya makruh kita menyediakan kafan untuk diri sendiri. Lain daripada dua masalah ni, makruh untuk kita mensediakan kafan untuk diri sendiri. Itu. Dan haram menulis sesuatu daripada umpama Quran dan sebagainya pada kain kafan tersebut ataupun pada badan mayat. Sama ada kita tulis pada badan si mati ke, contohlah kita tulis guna kapok ke, sepotong ayat Quran pada jenazah, pada badan, ataupun kita tulis tu pada kain kafan tersebut, hukum dia haram. Sebab dia akan bercampur dan akan dicemari dengan nanah-nanah dan air-air najis yang akan keluar daripada badan si mati apabila badan tersebut mula untuk hancur. Jadi dia akan menyebabkan, kalau kita tulis ayat Quran dan sebagainya atas kain jenazah tu, kain kafan tu, akan menyebabkan dia akan tercemar dengan nanah-nanah dan juga sesuatu yang berubah daripada badan si mati yang hukumnya najis. Jadi haram ditulis sesuatu atas kain kafan tu. Tak payah ditulis lah, baca dah lah, baca qul huwallah kepada si mati dan sebagainya, tak payah ditulis, haram hukum dia. Baik, kemudian masuk pada membawanya ke kubur. Maka ni yang masyhurnya dimasuk dalam masalah untuk mengkebumikan si mati lah, ataupun membawanya ke tempat sembahyang. Sebahagian ulama mengatakan tak, ini fardu kifayah yang kelima. Kan kita bincang sebelum ni, fardu kifayah atas jenazah ada 4: memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyembahyangkan jenazah, dan mengkebumikan jenazah. 4. Sebagian ulama menambahkan ada fardu kifayah yang kelima, iaitu membawa jenazah ke perkuburan, pun fardu kifayah juga. Jadi yang tidak memasukkan, yang tidak mengasingkan fardu kifayah kelima ni, memasukkannya dalam masalah kafan, sebab lepas kafan nak bawa pergi ke bumi, ataupun ketika mana urusan pengkebumian si mati, tak ada masalah lah. Ini tuan kita masukkan kat sini. Wal afdalu an yahmilal janazata khamsatun. Dan yang afdalnya, an yahmilal janazata khamsatun, bahawa menanggung akan jenazah itu oleh 5 orang. Bahawa menanggung jenazah itu oleh 5 orang. Ni pun perlukan kepada huraian yang lebih. Tak memadai sekadar kita faham nas ni saja, tak. Asalnya kita kena bincang dulu. Yang pertamanya, wajib menanggung jenazah ke tempat persemadian dia, ke kuburnya lah, ke kuburnya wajib. Satu, sama ada perkuburan yang miliknya, tanah dia sendiri, ataupun perkuburan awam yang diwakafkan lah, tak kisahlah, tapi wajib menanggung si mati, membawa si mati ke tempat pengkebumian. Satu, tu hukum dia wajib. Lagu mana bawa pun tak apa. Yang wajib ni, lagu mana bawa pun tak apa, asalkan bukanlah dengan cara yang menghinakan, cara yang menjelekkan, dan bukanlah dengan cara yang mempunyai risiko yang besar untuk dia gugur semasa di bawah. Dengan 2 syarat tu.
Nak bawa lagu mana pun tak apa. Nak bawa kot mengiring ke, nak bawa kot apa nama ni lah, dengan apa dan sebagainya, jalan kaki ke, atas kenderaan ke, lagu mana pun tak apa. Asalkan kena pelihara dua perkara. Jangan ditanggung mayat ke tempat pengkebumian, satu, dengan cara yang menjelekkan, dengan cara yang menghinakan, satu. Yang keduanya, mestilah dipelihara daripada membawa dengan cara yang berkemungkinan besar boleh menyebabkan jenazah tersebut gugur dalam perjalanan. Ni dua benda ni saja yang kena pelihara. Yang wajibnya bawa pilih lagu mana pun, asalkan bukan dengan dua cara ni. Cara yang menjelekkan, cara yang menghinakan, satu, dan yang kedua cara yang berkemungkinan besar boleh menyebabkan jenazah gugur di tengah perjalanan. Ini saja yang tak dibolehkan. Itu asal je. Baik. Kemudian yang sunnahnya ada dua cara untuk membawa jenazah ke tempat perkuburan. Ada dua cara. Satu dia panggil apa nama alal amudain. Alal amudain. Di atas dua kayu. Di atas dua kayu yang panjang. Usung jenazah di atas dua kayu yang panjang. Kan? Ya. Dan itu yang sunnahnya lah. Kita bawa, kita letakkan jenazah di atas kayu yang panjang. Dua kayu yang panjang lah. Sama ada diletakkan papan ataupun tidak, iyalah diletakkan papan lah atas dua kayu yang panjang tu kan, dua kayu panjang. Kita letak papan atas tu, lepas tu kita letak jenazah. Pengusung lah kita panggil, pengusung si mati, pengusung jenazah tu. Itu yang sunnahnya. Kemudian bagi laki-laki harus ditutup dengan umpama keranda dan sebagainya, harus bagi laki-laki, dan sunat bagi perempuan tu. Kaifiat yang kedua lah. Kaifiat yang kedua dengan dalam kotak. Kaifiat yang pertama, jenazah duduk atas pengusung. Pengusung tu berbentuk dua tiang, yang dua kayu yang panjang tu, dan diletakkan papan dan sebagainya lah, macam pengusung orang nak bawa lah ni lah. Ataupun tu cara yang pertama, dan itu yang sunnahnya. Dan cara yang kedua ialah dimasukkan jenazah dalam kotak yang kita panggil keranda tu. Tu cara yang kedua. Dan cara yang kedua ni harus bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Harus bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Kalau bagi perempuan pun, kalau nak diusung tanpa kotak, tanpa keranda sekalipun, sunat diletakkan sesuatu seumpama selimut dan sebagainya untuk menutupi bentuk badan jenazah tu semasa diusung. Itu untuk orang perempuan. Itu. Baik, maka membawa jenazah ke perkuburan itu sama ada dengan 3 orang, ini yang afdal, ataupun dengan 4 orang. Sama ada dengan 3 orang ataupun dengan 4 orang. Satu cara bawa. Dengan 3 orang tu, dan ini yang afdal lah, iaitu dia yang 3 orang. Orang yang pertama akan duduk di depan, dan dia letakkan kedua-dua pengusung tu di atas bau dia. Dan lagi 2 orang akan usung belakang seorang satu. Akan usung belakang satu. Jadi seorang depan, dan diletakkan pengusung di atas bau dia. Kedua-dua bau dia, letakkan pengusung atas kedua-dua bau dia. Dan 2 orang lagi yang kat belakang tu akan pegang pengusung yang belah belakang lah. Hujung yang belah belakang, kiri dan kanan tu, 2 orang. Kalau tak mampu dengan 3 orang dengan cara ni, maka ditambahkan dengan 5. Halang kita ni. Wal afdalu an yahmilal janazata khamsatun. Dan yang afdalnya bahawa ditanggungkan jenazah tu 5 orang. 5 orang ni kena takdir sikit lah, sekiranya tidak mampu ditanggung oleh 3 orang dengan kaifiat yang pertama ni, dengan kaifiat yang afdal ni, tetap menggunakan kaifiat yang afdal ni. Tapi dijadikan pengusung tu bila 3 orang tak mampu, maka sunat dijadikan 5 orang. Dan ini yang afdalnya. Asalnya 3 kemudian 5, faham elok tu. Kalau boleh dengan 3 orang, maka yang afdalnya 3 orang. Seorang di depan, 2 orang di belakang. Kalau tak mampu 3 orang, maka sunat 5 orang. Macam yang dalam kitab kita ni. Ni kaifiat yang pertama, cara nak usung jenazah ke pengkebumian.
Cara yang kedua ialah dengan 4 orang, dia panggil tarbi'. 4 orang ni kan 4 penjuru, 4 hujung. Depan, 2 di depan dan 2 di belakang tu, seorang satu lah, seorang satu pengusung. Yang belah kanan dia usung belah kiri, tabur kiri, orang yang belah kiri usung tabur kanan, depan, belakang pun sama 4 orang. Itu. Di antara dua kaifiat ni, kaifiat 3 orang itu lebih afdal. Kaifiat 3 orang itu lebih afdal. Sebab tu dikatakan kalau tak mampu dengan 3 orang, maka ditambah bagi 5 orang dengan kaifiat yang sama. Maksudnya kalau tambah bagi 5 orang, orang yang di depan yang asalnya seorang itu, dia akan ditolong oleh 2 orang lagi lah. Depan jadi 3 orang. Asal dia seorang, dia letak pengusung tu di atas bau dia. Seorang tak mampu, maka tambah lagi 2 orang bagi jadi 5 orang. 5 orang tambahan 2 orang lagi tu duduk di mana? Duduk di kiri kanan dia. Jadi yang akan berada di depan 3 orang. Dan yang berada di belakang 2 orang. Yang berada di belakang 2 orang. Tak, bukan depan 3, sorry. Bukan depan 3. Yang berada di depan 1, yang berada di kiri kanan 2. Betul. Yang berada di depan 1, tambahan lagi 2 orang tu akan berada pada sisi kiri dan kanan si mati. Dan yang belakang kekal dengan bentuk 2. Ini kekal dengan 2 orang. Jadi kalau mampu 3 orang saja. Kalau mampu 3 orang saja, iaitu seorang di depan dan 2 di belakang. Dan ini kaifiat yang afdal. Sekiranya kalau nak buat kaifiat yang afdal ni tak mampu dengan 3 orang, maka sunat ditambah lagi 2 orang bagi cukup 5 orang, iaitu 1 di depan, tambahan yang 2 itu di kiri kanan dan kiri kanan si mati, janibul aiman wa janibul aisar, dan yang 2 yang di belakang tu kekal lah 2 di belakang. Maka jadi 5 orang. Itu yang afdalnya. Kaifiat yang kedua ialah cuma menggunakan 4 orang, iaitu setiap satu tiang, setiap satu batang pengusung itu depan belakang dipegang oleh seorang. Seorang belah kanan depan, seorang belah kiri depan, seorang belah kanan belakang, seorang belah kiri belakang. Dan kaifiat 3 bertiga ataupun berlima ini lebih afdal daripada kaifiat berempat. Kaifiat yang bertiga ataupun berlima sekiranya tidak mampu ini lebih afdal daripada kaifiat yang berempat, sekiranya kalau kita nak bataskan cuma sekadar satu kaifiat saja. Dan yang lebih aula daripada membataskan dengan satu kaifiat ialah kita himpunkan di antara 2 kaifiat ni. Maksudnya kadang-kadang kita gunakan kaedah berempat, kadang-kadang kita gunakan kaedah bertiga ataupun kaedah berlima. Itu yang lebih afdal. Gitu. Maka yang tu yang bila kita baca dalam kitab ni, wal afdalu an yahmilal janazata khamsatun, 5 orang ni kena takdir, kena buat catatan sikit, sekiranya tidak mampu ditanggung oleh 3 orang dengan kaifiat 2 batang, dengan kaifiat 2 batang pengusung, iaitu dengan cara 3 orang lah. Kalau tak mampu 3 baru sunat 5. Kalau mampu dengan 3 maka bawa dengan 3 saja, tak apa. Kemudian wal masyu quddamaha, sunat lagi berjalan di depannya, di depan jenazah. Bagi orang yang mengikuti jenazah ke perkuburan, sunat berjalan di belah hadapan. Kalau tak tanggung jenazah, maka pergi depan. Yang sunatnya, sunat berjalan di hadapan. Dan sunat berjalan semasa pergi, bukan dengan berkenderaan semasa pergi. Bagi orang yang tidak ada uzur lah, dia mampu berjalan, dia bukan orang yang sangat tua ke orang yang lemah, orang yang sakit dan sebagainya, nak mengikuti, nak menghantar jenazah ke kubur dan sebagainya, maka sunat dia berjalan semasa pergi. Walaupun dia orang yang ada kedudukan dan sebagainya, tetap sunat berjalan semasa pergi ke perkuburan. Pada ketika baliknya boleh mana-mana pun. Nak balik naik kenderaan ke, nak balik jalan kaki juga ke, tak ada masalah apa. Cuma yang sunatnya semasa berjalan pergi,
Masa pergi untuk mengkebumikan jenazah tu, sunatnya berjalan kaki. Waktu balik nak naik apa pun tak apa, nak jalan kaki pun tak apa, nak naik gerek pun tak apa, nak naik motor pun tak apa, nak naik kereta pun tak apa, nak naik kapal terbang pun tak apa, ikutlah. Wa biqurbiha, dalam satu naskah tak ada waw, biqurbiha samalah, berhampiran dengan si mati, jangan jauh sangat. Depan, kita berjalan di depan jenazah duduk belakang sekali lah, kita berjalan di depan jenazah untuk sampai ke perkuburan tu, dan jangan jauh sangat ke depan. Jangan dekat sangat nak bawa payah, nak usung jenazah payah. Tapi jangan jauh sangat. Yang dikatakan hampir ni, dengan jarak sekira-kira kalau dia beralih belakang, dia nampak jenazah secara keseluruhan. Bila dia beralih tengok belakang, jenazah dari belakang dia akan nampak jenazah secara keseluruhan. Itu jarak yang sunat. Di depan dan hampir, itu dikatakan sebagai hampir. Kalau menyayuk depan sampai tak nampak jenazah, tu tak disunatkan lah. Tak disunatkan. Ataupun kalau dia sangat hampir dengan jenazah, menyebabkan sukar susah untuk orang nak bawa jenazah, saya sepak kaki dia pula, pun tak disunatkan juga. Yang sunatnya berjalan di hadapan jenazah dan berada berhampiran dengan jenazah, tidak terlalu hampir, dengan sekira-kira kalau dia beralih pusing belakang, dia akan nampak jenazah secara keseluruhan. Dia akan nampak jenazah secara keseluruhan. Itu maksud dia. Wal isra'u biha, dan menyegerakan membawa jenazah ke pengkebumian tu. Menyegerakan dengan mengkebumikan jenazah tu. Segera ni maksudnya di antara jalan yang sederhana dengan jalan yang berderap lah. Kalau dalam kitab sebut bainal masyil mu'tadi wal khababi, di antara jalan yang sederhana, jalan yang beradat, jalan biasa, dengan derap kaki, dengan kawat. Kalau kawat tu laju, kalau jalan biasa ni kadang-kadang lenggang tu lambat tak di antara tu. Nak kata jalan biasa pun tak, nak kata derap kaki pun tak. Khabab ni dan derap kuda ataupun kawat kaki lah kalau kita ni, berak tu. Tak sampai laju sampai tara tu, tidak terlalu pelan di antara tu, di antara jalan kaki yang biasa macam kita duduk jalan nak pergi kedai dan sebagainya tu lah, ataupun di antara tu jalan kaki yang normal, dipanggil masyul mu'tad, perjalanan yang biasa, dengan pergerakan yang berderap kaki, dipanggil khabab. Di antara tu, tu maksud segera, cepat-cepat kan, apa nama, sempurnakan urusan pengkebumian jenazah. Ini kalau tidak ada sebarang mudarat lah, kalau tidak ada sebarang mudarat. Tapi kalau ada sebarang mudarat ataupun ada keperluan lah, maka dengan perlahan-lahan lah, dengan tenang, dengan tenang. Wa yukrahul laghatu fiha, dan makruh laghat, makruh bercakap sia-sia, fiha, padanya, pada jenazah, pada jenazah. Tak, laghat asalnya meninggikan suara. Laghat asalnya maknanya meninggikan suara, dan dimakruhkan mengkuatkan suara pada jenazah, walaupun dengan zikir ataupun dengan membaca Quran dan sebagainya tak. Ketika membawa jenazah ke pengkebumian tu lah, ketika membawa jenazah ke tempat ke perkuburan, makruh kita mengkuatkan suara, walaupun mengkuatkan suara itu dengan zikir ataupun dengan bacaan Quran dan sebagainya. Nak bacanya baca pelan-pelan lah. Sama ada diam terus dalam keadaan memikirkan hal kematian dan sebagainya, ambil iktibar daripada kematian dan sebagainya, ataupun dengan berzikir secara perlahan, ataupun membaca Quran dengan cara perlahan pun tak apa. Kalau kita kuatkan suara, maka hukum dia makruh. Hukum dia makruh.
Cumanya ada fatwa daripada sebahagian ulama menyebutkan kalaulah dengan diam tersebut menyebabkan orang menyembang benda-benda yang tak sepatutnya disembang, dia boleh jadi mengumpat, dia boleh jadi mengata hang aku, dia boleh jadi mencarut dan sebagainya. Kalau diam lah, kalau masing-masing diam, masing-masing berzikir pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan semasa bawa jenazah tu. Kalau dengan diam tu menyebabkan timbul perkara-perkara yang dilarang. Contohnya ada orang mengumpat masa tu, ada orang memaki, mencela masa tu dan sebagainya. Maka pada ketika tu maka disunatkanlah menguatkan suara dengan zikir dan bacaan Quran pada ketika tu, supaya orang lain pun turut berzikir dan membaca Quran juga dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tu. Seperti mana fatwa Al-Imam Ibn Ziyad disebut lagu tu. Dia kata sekiranya diam itu ataupun zikir yang perlahan itu menyebabkan mereka yang lain itu melakukan perkara yang dilarang seperti mana mengumpat, memaki, mencela dan sebagainya, maka disunatkan berzikir secara kuat untuk memberi panduan kepada orang lain lah, memberi panduan dan menyebabkan orang lain akan turut berzikir ataupun diam daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang tersebut. Maka pada ketika itu ada keperluan untuk mengkuatkan suara lah. Tapi asalnya tak, asalnya dimakruhkan mengkuatkan suara walaupun dengan berzikir, walaupun dengan membaca Quran. Gitu. Makruh juga wa itba'uha binarin, dengan sukun ta, wa itba'uha, dan memperikutkannya jenazah itu binarin, dengan api. Makruh bawa api dan sebagainya ya, kita pasang apa nama ni lah, bawa kalau dulu ni jamung lah apalah, benda yang sesuatu yang dibakar, sama ada di depan mayat ataupun di belakang mayat lah. Makruh hukumnya. Makruh ni kalau dengan tanpa hajat lah. Dalam kitab jaga bila hajatin, tanpa hajat. Kalaulah diperlukan kepada api tersebut, contohnya kita perlukan cahayanya sebab kita tanam, kita urusan perkebumian itu dilakukan pada waktu malam, tak ada lampu dan sebagainya, maka pada ketika itu tak makruh lah sebab kita perlukan kepada cahaya api tersebut. Tapi kalau tidak ada keperluan untuk menyalakan api dan sebagainya, maka menyalakan api dan diusung bersama dengan mayat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik, maka dan juga makruh juga berdiri bila mana jenazah lalu. Sekiranya kita tidak ada keinginan untuk bersama-sama menghantar jenazah, pun makruh juga. Jenazah lalu depan kita dan sebagainya, dengan van jenazah ke, orang usung jenazah ke, kita berdiri tengok, hukum ni makruh. Kalau kita tidak ada keinginan untuk sama-sama menghantar jenazah ke tempat perkuburan, kalau berdiri itu untuk bersama-sama hantar jenazah ke tempat perkuburan, tak makruh lah. Tak makruh. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahawasanya Nabi dan sebagainya, Nabi dan para sahabat dan ada beberapa orang yang lain berdiri ketika jenazah lalu di hadapan mereka dan sebagainya tu, contoh macam hadis seorang jenazah Yahudi lalu depan Nabi, lalu Nabi bangkit dan sahabat tanya, sahabat kata tu jenazah Yahudi tu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, bukankah dia pun manusia juga? Itu Nabi buat tu. Maka hadis itu dijawab oleh Imam Syafi'i dan juga jumhur, majoriti ulama menyebutkan bahawasanya hadis itu telah dinasahkan hukumnya, telah dimansuhkan hukum, tidak lagi diamalkan. Tidak lagi diamalkan. Maka hukum yang ada selepas daripada dimansuhkan itu ialah makruh berdiri ketika mana jenazah lalu sekiranya tidak ada keinginan untuk sama-sama menghantar jenazah ke perkuburan. Itu dia. Lagi makruh juga wattiba'un nisa. Ini dengan kasrah ta lah, wattiba'un nisa. Makruh juga ialah mengikuti perempuan akan jenazah lah ke perkuburan. Hukum dia makruh. Wattiba'un nisa ailil janazah. Perempuan mengikuti jenazah ke perkuburan. Hukum dia makruh.
Makruh ni sekiranya tidak terdapat dalam pengiringan tersebut sesuatu yang diharamkan lah. Kalau dengan sebab mereka ikut tu berlaku sesuatu yang haram, contohnya ikhtilat dan sebagainya, bercampuran di antara laki-laki dan perempuan, contohnya dengan ataupun berlakunya teriak meraung di kubur dan sebagainya, maka pada ketika itu haram lah. Maka itu haram. Hukum makruh ini ialah hukum asal bagi perempuan mengikut jenazah ke perkuburan. Hukum makruh. Makruh dengan qaid sekiranya tidak berlaku perkara yang haram dengan kehadiran mereka. Itu hukum asal. Sekiranya berlaku perkara yang haram dengan kehadiran mereka, contohnya bercampuran di antara laki-laki dan perempuan tanpa boleh dielakkan, tanpa boleh dikawal, maka pada ketika itu hukum dia haram. Ataupun dengan kehadiran mereka ke perkuburan itu akan menyebabkan bunyi suara-suara teriak yang kuat, bunyi suara-suara meraung, bunyi suara-suara meronta dan sebagainya, yang kita sebut sebagai niyahah. Maka pada ketika itu hukum dia haram. Maka hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi melarang orang perempuan mengikuti jenazah ke perkuburan, maka ditanggungkan di atas makna tu. Ditanggungkan di atas makna bila mereka mengikuti jenazah perkuburan membawa kepada berlaku sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram. Asal hukumnya ialah makruh. Asal hukumnya ialah makruh. Habis kan, dalam bab urusan menyelenggarakan jenazah ni, maka dia sangat-sangat dituntutlah. Sebagian ulama menyebutkan dia sangat-sangat dituntut. Contoh macam yang disebutkan dalam hadis Bukhari pun ada, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani pun ada menyebutkan bahawasanya mengambil berat dan ihtimam dengan menguruskan jenazah ni merupakan satu perkara yang sangat-sangat dituntut dalam syariat. Contohnya macam yang ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sembahyang ke atas jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Siapa-siapa yang menyaksikan jenazah sampailah sempurna pengkebumian, maka baginya pahala 2 qirat. Sahabat tanyalah, apa qirat tu? Nabi sebut qirat itu ialah pahala sebesar gunung. Pahala sebesar gunung. Maka siapa-siapa yang sembahyang jenazah, maka dia dapat pahala sebesar sebuah gunung, 1 qirat. Siapa-siapa yang menyaksikan jenazah sampai siapa-siapa yang menghadiri pengurusan jenazah tu sampailah kepada sempurna pengkebumian itu, sampai selamat dikebumikan, maka baginya 2 pahala, 2 qirat. 2 pahala seumpama 2 bukit yang besar. Gitu. Dan seperti yang Imam Tabrani sebut dalam Mu'jam dia, dalam Musnad dia, qirat yang untuk sembahyang tersebut bukanlah qirat yang sama untuk pengkebumian jenazah dan sebagainya. Maksudnya kalau siapa yang full dia hadir daripada kematian, maksudnya pada ketika memulakan pengurusan tu dengan memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, dan dia turut bersembahyang sekali atas jenazah tu, dan dia turut berserta mengusung ataupun bersama-sama menghantar jenazah ke perkuburan, maka Imam Tabrani sebut berdasarkan pada satu hadis dia dapat 3 qirat. Pahalanya, ganjarannya ialah sebesar 3 qirat, 3 gunung yang besar. Itu seperti mana yang juga disyarahkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi urusan pengkebumian, urusan penyelenggaraan jenazah ataupun pengurusan jenazah ni sangat-sangat diambil penting ataupun diihtimam oleh syariat lah. Sebab tu dia fardu kifayah. Urusannya tu membawa kepada pahala wajib. Siapa yang menyempurnakan tanggungjawab tersebut, maka baginya pahala wajib lah. Dia bukan sunat dah, dia wajib fardu kifayah. Habis, kemudian katanya faslun fi arkanis salati 'alal mayyit wa ma yata'allaqu biha. Ini masuk dalam fasal yang seterusnya, iaitu rukun-rukun sembahyang jenazah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.